Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini dikira sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kitab Fiqhus Salah dan kita masih lagi dalam perbahasan hikmah-hikmah sembahyang, hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang ada pelbagai ragam rahsia daripada ibadat sembahyang yang kita laksanakan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tengok sebelum pada ni, yang pertama hikmah dia adalah bila kita sembahyang tu tanda kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia menjadi penghalang dari kita melakukan perkara-perkara buruk dan juga keji. Jadi kalau kita semayang, kita duk buat benda buruk, berarti semayang kita ada something wrong tak mana-mana. Yang kita nak kena perbetuli balik. Nak kena perbetuli balik. Sebab Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya, salat itu mencegah kamu daripada melakukan fahsya dan juga kemungkaran. Buruk dan juga kemungkaran. Tapi dia semayang, dia buat buruk, dia buat mungkar, maka semayang tu mungkin ada tak kena tak mana-mana. Hari ini kita kena muhasabah balik diri kita, tak mana duduk dia. Yang ketiga, bila kita semayang, kita akan melahirkan ketenangan jiwa, tenteram fikiran, tenang jiwa kita. Bila orang yang semayang ni dia tenang, kita tengok orang semayang pun tenang, tambah pula kalau kita sendiri yang semayang, tak, lagilah tenang. Yang keempat, ini kita nak sambung. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Yang keempat, perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan dan bacaan-bacaan dalam sembahyang mendidik dan mengasuh seorang berakhlak mulia. Seperti ikhlas, bersopan santun, baik tutur kata, menjaga maruah, malu mendedahkan aurat di khalayak ramai, berperibadi lurus, merendah diri, tidak angkuh sombong, mesra, harmoni, taat dan lain-lain lagi sifat mulia yang ada di dalam sembahyang. Jadi bila kita sembahyang tu sebenarnya kelakuan kita duk sembahyang tu, hak duk keluar di mulut kita, perbuatan kita dalam sembahyang tu sebenarnya dia nak mendidik kita, nak mengasuh kita supaya kita menonjolkan akhlak yang mulia yang ada di dalam sembahyang. Dia akan timbul sifat ikhlas. Sembahyang kita ni pun kita buat lillahi ta'ala kerana Allah. Timbul sifat ikhlas. Sebab tu nak boleh timbul sifat ikhlas ni, kata ulama tasawuf, nak boleh timbul sifat ikhlas ni bila perbuatan tu kita ulang banyak kali, maka dia akan timbul ikhlas. Kalau kita buat sekali, dia tak akan jadi ikhlas ni. Tapi kalau kita ulang banyak, macam sembahyang ni ulang, mula-mula mai sembahyang, mula nak sembahyang tu, okey, mungkin sebab dia mai sembahyang pasal sekian, pakai sekian. Tapi lama-lama dia timbul ikhlas. Betul-betul dia buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik disiplin dalam diri. Bila kita sembahyang tu dia didik disiplin. Kerana apa? Kerana ada disiplin dia. Tak boleh kita main sembahyang ikut dan kita ambil tak mana kita nak buat, kita buat. Dah. Dia ada disiplin dia. Dia ada tutur atur dia. Lepas tu di antara salah satu rukun sembahyang disebut tertib.
Tertib itulah disiplin. Mula daripada takbir nak sampai kepada salam, mesti ada disiplin dia. Tak boleh kita mengikut dan rodong ikut dan. Dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jika mana ada orang bertanya kepada Imam Nawawi berkenaan dengan bagaimanakah cara seseorang makmum yang masbuk dia nak masuk dapatkan tu imam, macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', sebut dalam kitab Syarah Muhazzab, disebut yang perlu ada bagi makmum yang melewat ni ialah bila dia mai tu, dia masuk dalam saf, dia berdiri betul, dia takbir dan dia rukuk. Tu betul. Maksudnya dia mai tu imam duk rukuk dah. Jadi dia nak dapat tarukuk tu ke mana? Dia mesti masuk, duduk, berdiri betul dulu. Lepas tu takbir dan rukuk. Itu caranya. Tapi yang banyak jadi, buka-buka pintu tu, tunduk siap dah. Tunduk siap dah, berlari punya nak dapat rukuk. Tak kena. Itu salah. Kerana di antara rukun sembahyang ialah berdiri betul. Kena berdiri betul dulu. Ni kita duk main lagu tu, siap bongkok siap dah. Daripada pintu tu masuk siap bongkok siap dah. Punya duk ligat nak bagi dapat, rokok dengan tu imam. Butuh siap. Salah. Pasal dia biasa dengar ada orang kata daripada pintu boleh rokok siap dah. Dia salah faham. Daripada pintu tu boleh rokok siap dah, tu lagu mana? Dia masuk sampai di pintu, dia nak bagi dapat rakaat dengan imam, dia berdiri dalam pintu, dia takbir, Allahu Akbar, dia rukuk. Lagi dia bangkit, dia akan bergerak sikit-sikit untuk masuk dalam saf. Tu cara dia. Tapi dia duk faham lain. Dia duk faham daripada pintu tu siap dah bongkok. Dia lari. Mana masuk, takbir. Sambil duk bongkok tu, Allahu Akbar, rukuk tu. Kira tu, dah. Yang tu tak kena. Salah dalam mazhab Imam Syafi'i, salah. Kerana rukun yang diletak dalam mazhab Imam Syafi'i ialah berdiri betul. Kena berdiri betul dulu. Diri betul, takbir, Allahu Akbar, baru rukuk. Dapat tak dapat rukuk tu, itu nombor 2. Yang jadi masalahnya, kita pergi letak nak bagi dapat rakaat tu duduk nombor 1. Ya, dia duduk kira nak bagi dapat rakaat, dia jadi nombor 1. Padahal tak, yang tu nombor 2. Yang tu nombor 2. Sebab tu ada disiplinnya, ada tutur, ada aturannya. Kalau bahasa law ni dia guna ada tata kelolanya. Bahasa law ni tata kelola. Maksudnya tak boleh main rodong ikut suka. Tak boleh main rodong ikut suka. Baik tutur kata, menjaga maruah dan sebagainya. Sebab apa? Di antara salah seorang yang mendapat naungan daripada naungan Allah di akhirat kelak ialah disebut sebagai rijalul masjid. Siapa rijalul masjid ni termasuk dalam akan mendapat naungan Allah. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Antaranya rijalul masjid. Apa makna rijalul masjid? Lelaki masjid. Apa makna lelaki masjid? Hak yang dia duduk dalam masjid, perbuatan dia dalam masjid, dia buat keluar. Maksudnya dalam masjid ni dia tak mengatakan ke orang, dia keluar daripada masjid, dia tak mengatakan ke orang. Itu baru rijalul masjid. Tapi kalau dalam masjid ni, dia tak mengatakan ke orang, dia keluar daripada masjid, dia mengatakan ke orang. Itu bukan rijalul masjid. Kalau dalam masjid, dia boleh jaga peraturan, semua tutur kata, jaga maruah diri dan sebagainya, maka dia keluar tu pun dia akan jaga semuanya. Itu baru disebut sebagai rijalul masjid. Maka dalam sembahyang tu jaga maruah diri. Jaga maruah diri, tak boleh buka aurat. Kalau buka aurat, jadi tak sah sembahyang. Tidak boleh mendedahkan aurat di khalayak ramai. Tak boleh. Itu dikira sebagai maruah. Itu kadang-kadang ada orang sembahyang, dia tak peduli kepada aurat dah. Orang lelaki sembahyang pakai seluar nak telundeh. Mai waktu sujud, baju kecil. Mai waktu sujud, nampak lurah bungkuk. Dia duk faham kata yang tutup aurat tu pusat ke lutut, hak depan, hak belakang. Ambil jadi sombong orang sini tutup depan lah. Dia pun kena faham juga lah. Sebab kadang-kadang orang kita ni, dia tak tahu dia faham macam mana Allah Alam.
Malah semayang ni nampak lurah bongkok nampak. Sah ke tak sah? Tak sah. Nampak lurah bongkok tu tak sah. Bila sebut kata pusat bukan hak depan, keliling sampai ke belakang. Ni semua ni termasuk lah ni, belakang ni pun termasuk juga. Dia tak boleh lah nak tunjuk lurah bongkok ke orang. Ni waktu sujud tu lurah bongkok. Tak sah semayang tu, terbuka orang. Tu bukan dikira sebagai tak sengaja. Sengaja nak tunjuk ke orang. Kalau gagah segak pergi apa ni dengan korak, dengan apa ada, dengan medan tak tunjuk ke orang. Teruk. Ada tak benda tu? Ada. Dan ada mes semayang belah kita. Sikit lah semayang boleh sepak orang. Kalau boleh sepak orang, sepak tu lah. Dan sungguh benda ni, benda terjadi. Yang ni nak kena ubah. Satu perubahan nak kena ubah. Kita nak ubah ni, dia tak boleh nak secara drastik. Tak boleh. Sebab tu sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Nabi bukan buat secara drastik. 3 tahun mula buat pelan-pelan baru naik. Baru naik. Nabi pesan, Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, "Tak, kita kena terus." Dan Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin inna qalil, wahai Abu Bakar, kita ni sikit, kita tak aman, tak boleh. Jadi nak kena tengok sikit. Jadi perubahan yang kita nak buat, kita tak boleh buat secara drastik. Nak kena baca balik daripada bawah. Ni, daripada hak ni naik sikit. Baru orang akan faham. Orang akan faham. Contohnya macam perbahasan. Fatwa Negeri Kedah ni fatwa. Baru ni nak pergi Kuala Lumpur. Berhenti kereta dekat ni, masa pergi muktamar baru ni, berhenti kereta tu, saja dah buka, ada kitab saja sambil duduk silap tak mau ngantuk. Jumpa satu fatwa. Fatwa ni lama dah rupanya. Duk ada, tapi kita seolah-olah macam mengenepikan fatwa ni. Fatwa berkenaan dengan apa? Fatwa keluar dilarang dan ditegah meletakkan kain yang menulis ayat Al-Quran sebagai menutupi khanda mati. Khanda mayat. Dilarang dan ditegah. Ada alasan dia. Yang pertama, kerana orang yang memegang kain tu, ayat tu ayat Quran, kadang-kadang dia buah ayat kursi. Lepas tu dia buah Fatihah sikit, lepas tu dia buah surah Yasin sikit, pegang. Orang yang pegang tu ada ayat semayang. Kerana nak pegang dia, mesti ada wuduk. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nasr qat'i dari Quran tak boleh pegang melainkan mutahharun, bersih. Kena bersih, maksud bersih ni kena ada wuduk. Ni buku kita baca ni. Katakanlah ada ayat Quran, mana ayat Quran? Contoh katakanlah belah ni ada ayat Quran. Ni ayat Quran surah Al-Ma'arij ni. Kita baca tak ada ayat semayang, tak apa boleh. Tapi kalau sampai tengah ayat ni, kita tak boleh pegang lagu ni. Kalau kita tak ada ayat semayang. Tak boleh pegang. Sebab dia ni suci. Tak layak orang yang tak bersih pegang dia. Dosa. Tapi kalau sahaja nak baca pegang lagu ni, kita tak pegang dia tak apa. Pegang dia. Tak ada masalah. Baca. Tapi nak pegang dia tak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi yang pertama, orang yang pegang kain tu, dia tak ayat semayang. Tak ada. Confirm tak ada. Tu nombor 1. Nombor 2. Bolehkah nak jaga dengan jagaan yang rapi supaya kita ada penghormatan pada ayat Quran? Tu kain tu, tu anda tu. Ada penghormatan pada dia. Tang mana? Kadang-kadang tu bawa pergi sampai ke kubur. Duk kalut dengan jenazah tu, angkat kain tu, lempang tu lah. Tak ada. Apa payahnya kita petah balik? Mayat lelaki hampak kain pelikat. Mayat perempuan hampak kain batik. Selesai. Dia kata boleh nak buat, tak ada masalah. Tapi boleh jaga ke? Kalau tak boleh jaga, tak payah. Nakkan bayar mana? Tapi nak terus buat betul boleh tak? Oh, tak boleh. Sat lagi geng-geng hak yang unit mayat ni. Kita habaq ustaz, muat tak boleh. Tak boleh. Nak kena mula daripada bawah, cerita balik satu. Baru dia terbuka pindah. Baru dia boleh terima. Pipi nak habaq terus. Jangan habaq. Dia boleh terima. Tapi dia kata apa? Hujah dia mudah ya.
Hujah orang kita mana? Orang dulu boleh buat. Hadis dok kata betul. Orang dulu boleh buat. Lagu kita nak tegur orang yang semayang tak ada tomak dinah bangkit daripada rokok pada i'tidal tu. Sami Allahu liman hamidah, tangan duk goyang tu. Kita nak pergi tegur dia kata tak boleh tu. Duk pergi tegur dia secara drastik tak boleh. Dia kata aku semayang awal pada hang. Habis tutup buku. Aku semayang awal pada hang. Aku kena semayang lu awal pada hang. Hang nak tegur aku. Habis. Kalau hak tegur tu orang muda lah. Nak sungguh jadi sungguh. Anda biasa kena. Apa nak berhenti semayang lohok. Lepas tu dia semayang Allah. Dia duk goyang hayun tengah. Dia kata, dia tak boleh. Aku semayang awal pada hang. Hang baru jumpa semayang. Aku jumpa dulu lah. Habis ni jenis orang duk kata makan garam dulu. Habis. Hak ni. Jadi nak tegur ke mana? Dia ada cara. Tak boleh main terus. Tak boleh. Sebab ada orang, dia boleh terima. Ada orang, dia tak boleh terima. Banyak tak boleh terima kalau kita tegur depan-depan. Tak boleh terima. Dia nak buat macam mana? Nak kena mula daripada bawah naik sikit. Dan teguran itu tak boleh berhenti dekat tu saja. Dia mesti berulang. Sebab kalau kita tegur, contohlah lah ni. Adalah orang kita, dia kata, oh rupanya tak boleh no. Mungkinlah dalam hati dia, oh rupanya tak boleh no. Kita duduk semayang, bangkit, duduk hayun-hayun tangan, rupanya tak boleh no. Nah, dia dah ada satu kesedaran lah, dia kata tak boleh. Tapi, nak buat tu mana boleh, pasal dia duk biasa semayang 60 tahun lepas tu. Tiba-tiba saat lagi semayang isyak nak buat betul boleh tak? Tak boleh lah. Mana boleh terus nak buat. Dia terpaksa buat pelan-pelan. Tak nak boleh tu. Mungkin semayang isyak lagi 4 rakaat, 1 rakaat hak mula tadi lah. Dia buat okey. Mai hak yang nombor 2, hayun pula. Pasal nak ubah tu bukannya mudah. Dan nak ubah tu bukannya mudah. Sebab tu dalam perbuatan kelakuan ibadat semayang kita ni, dia nak mengasuh diri kita, nak kembali membersih semula diri, nak membersih semula diri kita. Terutamanya nak bawa diri kita ke arah sifat yang mulia. Sifat yang mulia yang ada di dalam semayang. Yang kelima, melatihkan diri supaya sentiasa bersih zahir dan batin. Suci dari kekotoran luaran dan suci dari kekotoran dalaman seperti khianat, riya, ujub dan lain-lain lagi. Nak bersih ni. Zahir, batin, kotoran luar tu satu bab dah memang kita nampak dah. Kalau kotor hak luar ni tak najis, dia tak sah dah semayang. Hak tu yang kita boleh nampak, hak tak boleh nampak ni. Yang ada sifat khianat dalam diri, sifat riak, sifat ujub, macam-macam. Hak yang ada dalam diri ni, macam-macam. Jadi hak ni nak kena bersih ke mana? Ke mana nak buat? Kemurnian jiwa raga itu adalah diperolehi daripada pembersihan hati dari syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ni, syirik yang tersembunyi, ada sifat-sifat ni. Dia tak jadi kapiak lagi. Syirik khafi ni, dia ada sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur dalam diri dia. Nah, sifat membesarkan diri. Nah, sifat riak, sifat ujub dalam diri. Hak ni nak kena betul. Yang menyebabkan amal ibadat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik jadi pula, hak ni memang syirik yang memang betul boleh jadi kapiak. Apa beza kapiak dengan syirik? Apa beza kapiak dengan syirik? Beza kapiak lain, syirik lain. Kapiak ke non-Muslim ke? Nah, payah agak noh. Mai orang cerdik lebih ni payah juga. Kapiak ke? Apa dia kapiak? Apa dia syirik? Kapiak ni, dia bukan Islam. Secara jelasnya dia bukan Islam. Syirik ni, dia lebih kepada peribadatan. Lebih pada ibadat. Kalau ibadat kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan menduakan Tuhan ataupun meminta tolong selain daripada Allah, maka itu namanya syirik. Dia pada ibadat. Kapiak ni, dia tak semestinya pada ibadat. Tapi syirik ni pada ibadat. Sungguh pun dia semayang. Tapi dia semayang tu, dia kata, aku semayang, aku sembah. Aku sembah hal lain, bukan sembah Tuhan tu. Syirik lah. Maka pada ketika tu baru jadi kapiak. Baru jadi kapiak.
peribadatan dia. Nah, pada ibadat tu macam mana cara dia? Nah, maka itu namanya syirik yang boleh merosakkan seluruh amalan, yang boleh merosakkan seluruh amalannya. Serta kewajipan bersuci daripada hadas dan juga najis. Melatih diri kita nak suci daripada hadas, najis, gimana nak buang. Hadas besar, gimana, hadas kecil, gimana. Ha ni. Kalau hadas kecil kena ambil kat sembahyang, hadas besar kena mandi. Ha ini kita kena sedia maklum. Hak ni yang nak melatih diri kita daripada membersihkan diri daripada zahir dan juga batin. Yang keenam, dari penjagaan kebersihan dan pergerakan tubuh badan boleh melancarkan perjalanan darah dan menggerakkan serta menyegarkan urat saraf. Hal itu dapat menyihatkan dan mencegahkan badan. Ha ni dari sudut sains perubatan. Sains perubatan bila kita semayang ni, bila kita jaga kebersihan, eloklah bersihan. Kebersihan ni bukan kebersihan diri kita saja. Kebersihan dalam rumah kita, kebersihan semua kena jaga. Islam ni mementingkan kebersihan. Nah, Islam ni mementingkan kebersihan. Mesti balik semula. Bab bersih ni bukan hanya tang kita nak semayang saja. Seluruh kehidupan kita mesti bersih. Kalau berkabung tu lain. Kabung rumah kita jenis berkabung. Berkabung tapi bersih, berkabung dengan baju tak lipat apa semua tu berkabung lain. Nah, ni kotor, jijik, tak boleh nak ni, tu tak. Itu tak bersih. Sebab tu orang tua-tua dulu kata kalau kita nak tahu rumah anak menantu kita ni, elok tak elok jangan tengok ruang tamu dah. Tengok tandas dia. Kena tengok tandas dia. Kalau tandas dia bersih, masuk pun kita boleh. Masuk bilik ayak tu pun kita boleh. Okey. Tapi kalau masuk bilik ayak punya sakit perut sungguh-sungguh dah, masuk pun dia tak mau keluar juga. Punya geli, geleman buat semua. Tu teruk tu. Kenapa betul balik bab kebersihan? Kenapa betul balik bab kebersihan? Pergerakan tubuh badan kita melancarkan darah. Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi kata siapa yang semayang subuh bererti dia telah bersedekah pada tubuh badan dia. Setelah mana dia tidur ni, badan-badan kita ni kadang-kadang dia jadi kaku, duduk tu, dia pusing-pusing kisik je. Tapi bila dia bangkit semayang subuh, dia sudah melancarkan semula. Itu tanda dia bersedekah kepada tubuh badan dia sendiri. Hadis ni hadis sahih. Nak menunjukkan bahawa dia melancarkan perjalanan darah, menggerakkan penyedaran urat saraf kita apa semua. Yang ketujuh, melatihkan kehidupan berdisiplin dan mengikut peraturan, melalui penjagaan waktu sembahyang, berbaris dalam saf dan kewajipan mengikut imam. Latih diri untuk berdisiplin. Disiplin dengan waktu sembahyang, waktu ni waktu Isyak, waktu ni waktu Maghrib, waktu ni waktu Lahar. Kita tahu dah ni waktu ni sekian. Kita tak akan langgar had Lahar jadi Asar jadi Maghrib dah, kita tak akan langgar. Pasal apa? Ni waktu dia, tak boleh nak main rodong kot dah, tak boleh. Sama macam macam kita nak sembahyang berbaris bersaf, kita nak buat saf, nak ikut imam, ada disiplin dia dalam kita jadi berjemaah, ada disiplin dia. Tak boleh makmum lebih pada tu imam. Makmum lebih pada tu imam, tak boleh. Satu. Tu imam rokok, kita kena rokok, tu imam sujud, kita kena sujud. Tak boleh kita buat lambat ke apa. Dan imam pula dia tahu. Maksudnya ada sifat saling. Hang hormat aku hormat hang. Ada dalam sembahyang. Ada dalam sembahyang. Ni hak orang tu imam, dia kena faham hak yang duduk di belakang macam mana keadaan dia. Dia tak boleh kata aku imam, kau suka aku. Tak boleh lagu tu. Dia kata aku imam, kau suka aku. Nabi sebut dalam hadis. Kalau kamu jadi imam, peringkahkan sembahyang kamu. Pasal apa Nabi suruh peringkah? Kerana nak memberi peluang kepada orang yang di belakang yang menjadi makmum, mungkin lepas dah hajat macam-macam. Kita tak bisa dengar hadis Nabi tengah semayang, tiba-tiba ada budak teriak. Nabi cepatkan semayang. Kenapa? Khawatir nak tu lagu mana? Nak bagi si ibu ni tengok anak dia macam mana. Dipercepatkan. Tujuan dia apa?
Dia kata, bacalah kamu sembahyang, tu imam sembahyang, bacalah ayat yang makmum di belakang pun hafal juga. Supaya apa? Supaya hak di belakang ni dia tidak hilang kekhusyukan. Kalau kita baca surah Wadduha, hak duduk di belakang pun dia tahu surah Wadduha, menyebabkanlah hati dia pun ikut juga. Walaupun dia tak faham makna tapi dia tahu. Oh ni surah Wadduha ni baca. Sambil dia tak ikut tapi lah hati tu. Dia tahu ayat lepas ni pada ni pada ni. Menyebabkan dia fokus dalam situ. Akhirnya dia akan timbul khusyuk. Tapi kalaulah tu imam tu dibaca surah Al-Anfal ayat 40 sampai 80, agak-agak ke mana? Nah, so tu imam tu suara sedap pilah tahu macam mana sekalipun. Dan 3 ayat, okey tak apa lagi. Pi lama-lama. Lah kali habis muak depan ni dia tengok. Nak, kok mana dia boleh tengok, dia tengok kok sini ada apa. Nak, silap-silap orang dalam gambar tu dia boleh kira ada berapa orang. Pasal dia tak ada apa lah. Dia kata aku nak buat apa. Dia nak ikut pun dia tak tahu. Nak ikut pun dia tak tahu. Jadi dia tak boleh nak fokus. Jadi nak bagi orang ni dapat khusyuk juga, tu imam baca ayat, yang makmum di belakang dia hafal. Menyebabkan dia akan seiring je. Dia akan fikir kot tu. Dia tak fikir kot lain lah. Tapi kalau dia baca ayat lain, tak lagi dia fikir kot tu, dia fikir kot ni. Akhirnya menyebabkan hilang kekhusyukan. Yang ke-8, melalui sembahyang berjamaah dan Jumaat, menanamkan semangat bersatu padu, bekerjasama dan mahabbah. Dengan itu akan lahirlah masyarakat yang kuat, maju, bahagia dan juga damai. Kita sembahyang berjamaah ni nak menunjukkan semangat bersatu padu kita. Satu padu bila kita rokok, kita takbir. Dah, semangat mahabbah, semangat kasih sayang, maka akan lahirlah masyarakat yang kuat. Kalau jadi apa-apa sama. Nah, sebab tu kekuatan orang yang sembahyang jemaah ni, kekuatan orang yang main sembahyang jemaah ni, kalau jadi apa-apa orang akan sekali. Orang akan sekali orang akan tolong dia. Kalau tak percaya macam orang rumah dia nak kenduri kahwin, dia main sembahyang. Pasal orang akan pergi rumah dia. Sebab kalau dia tak main sembahyang, jangan harap orang nak pergi rumah dia. Orang pergi lah, tapi orang pergi tu orang balik. Cuba kalau dia main. Sebulan lagi nak kenduri dia main. Dia main duduk kali dengan kita apa semua. Atau dia baru, lepas tu dalam 2 minggu, seminggu lagi nak kenduri rumah aku nak kenduri main. Kita pun pakai pergi rumah lah. Habis kenduri, senang. Tunggu anak nombor 2 pula nikah. Dah jenis betul pun dah lah. Pasal kekuatan tu ada. Kekuatan orang berjemaah ni beza dengan kekuatan orang yang sendiri. Sama macam kalau kita berjiran ni, kita berjiran semua kita ni, dia akan tolong kita, dia akan bantu kita kalau kita susah apa semua. Tapi kalau dengan jiran pun duk ya. Jiran kita pun duk je. Susah kita. Tak ada siapa nak tolong. Susah waktu bila? Waktu kita akan susah tu. Akan ada tiba waktu susah. Tapi kalau jiran ni, kita dunia dia, rumah kita baju tak angkat pun tolong angkat. Pasal ni yang dia panggil hidup berjamaah. Dia akan timbulnya semangat bersatu padu. Yang ke-9, secara tidak langsung sembahyang juga akan mengheratkan umat Islam supaya berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Sembahyang ni dia tarik jadi kecimpung ke arah ekonomi. Macam mana dalam sembahyang diwajibkan menutup aurat, dia kata. Menutup aurat adalah dengan kain. Di sini memerlukan kepada pertanian. Nampak? Memerlukan pada pertanian menanam kapas, menyediakan peralatan-peralatan pertanian, kilang-kilang memproses kapas untuk dijadikan kain. Selain itu diperlukan juga kemahiran ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Hal ini dapat memajukan ekonomi umat Islam. Dengan sembahyang boleh naik. Sebab itu kepakaran ekonomi Islam ni lebih hebat daripada ilmu ekonomi barat. Kena tanya orang-orang Islam ni bila dia mengkaji. Cuba tanya orang-orang yang pakar dalam ekonomi Islam ni bagaimana dia mengkaji.
Bagaimana dia mengkaji? Kerana satu bidang dalam bidang Islam ni, dia bukan tupu hak tu je. Dia dah hak lain semua. Dia dah hak lain semua macam kita sembahyang. Dia dah hak lain nak ada ni. Baju, nak buat baju, kena ada kapas, kena ada benang. Kena ada kain ambil tang mana. Maksudnya semua tu ada. Nah semua tu ada. Dan malah perlukan kepada ilmu, pengetahuan, sains dan juga teknologi. Hak tu baru satu, tak bincang ni kita buat surau, nak kena ada aircon. Buh aircon. Aircon ni main pada mana? Siapa yang buat teknologi pasang semua? Nak pasang semua. Maksudnya orang Islam pun akan dapat benda tu. Nah, orang Islam pun akan dapat benda tu. Selain itu, ianya dapat memberikan peluang pekerjaan yang nanti akan memakmurkan rakyat dan menstabilkan keutuhan negara. Yang ke-10, melalui kewajipan berjamaah, wajib berjamaah. Dalam sembahyang, umat Islam telah diajar sistem politik pemerintahan Islam. Mayang kita berjamaah tu sistem politik. Kalau ada orang kata dalam masjid, dalam surau tak boleh politik, betul nak sembahyang ke mana? Pasal sembahyang tu sebenarnya sistem politik. Tak mana sistem politiknya? Dalam sembahyang berjamaah, makmum diwajibkan mengikut imam serta menegurnya apabila tersalah atau terlupa. Bila imam salah, dia tak betul, pemimpin salah, kita wajib tegur dia. Wajib tegur dia. Kalau dia tak mau terima tegur, nah, wajib kita tukar dia. Kita tegur dia tak mau terima. Wajib tukar. Nah, dia jadi imam. Ada najis belakang dia tak perasan. Kita tegur dulu. Subhanallah. Tegur 3 kali, tak perasan. Wajib kita tukar dia. Tak boleh ikut dia. Kalau ikut dia, batal sembahyang kita. Kerana sembahyang dia tak sah. Wajib tukar. Nak tukar ke mana? Hak belakang naik. Ini dia panggil sistem menggulingkan kerajaan. Guling hak dia ada ni. Guling dia turun. Dia tak boleh ikut dia lah. Sebab najis ada pada dia. Masuk di situ buat ada sistem. Kita nak lantik imam. Nak lantik imam tu ialah sistem politik. Jadi kalau ada orang kata dalam surau, dalam masjid tak boleh politik, tu silap. Politik kena ada. Politik kena ada. Kerana nak menegur imam, nak menegur, semuanya ada di dalam sistem sembahyang. Dalam sembahyang ni dah. Boleh buka dalam kitab Mughni Muhtaj. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini membahaskan berkenaan dengan salat berjemaah ni sama dengan sistem pemerintahan. Imam Khatib Asy-Syarbini sebut. Imam Khatib Asy-Syarbini ni ialah di antara salah seorang ulama bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia sendiri cerita. Maksudnya ada kalanya kita tak boleh nak tukar kerajaan. Ada kalanya kita tak boleh tukar tu imam. Ada kalanya waktu ni dah tak boleh dah tukar. Ada kalanya dia bagi ke orang lain. Dia sendiri turun, orang lain naik. Itu sistem politik. Dan itu sistem politik. Dalam sebuah negara pula, rakyat diwajibkan mentaati pemerintah tanpa boleh menderhakainya selagi tidak melanggar perintah Allah. Wajib taat pada pemerintah selagi dia tak langgar perintah Allah. Jadi kalau dia langgar perintah Allah, kita tak boleh taat ke dia dah. Ada benda hak kita taat, ada benda hak kita tak taat. Bukan semua benda kita boleh bangkang semua. Hang tak kira hang bila hang jadi bangkang semua dah. Ada benda hak yang kita taat, ada benda hak kita tak taat. Ada benda hak kita taat, ada benda kita tak taat. Sebab tu ayat berkenaan dengan mentaati pemimpin ni Allah Taala tidak meletakkan ati'un. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia tak letak ati'un. Hak ni yang ada orang apa tahu duk guru ni duk syarah ni. Guru bukan Islam lah. Dia bisyarah dia kata ni kan, bila kita tak taat dengan pemimpin ni jadi khawarij. Tahu pula dia khawarij. Nah, ayat tu Allah Taala kata wahai orang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Dia tak kata taat pada pemimpin. Pasal apa? Nak sebut kata taat pada pemimpin ni tidak mutlak. Ada kalanya wajib taat, ada kalanya wajib tak taat.
Bila wajib kita taat pada pemimpin ni? Bila dia taat pada perintah Allah. Contohnya macam dia kata, saya menyeru kepada rakyat supaya semuanya yang beragama Islam jangan tinggal semayang. Wajib taat lah. Pasal benda tu betul. Pasal benda tu betul. Tapi kalaulah dia melanggar, dia bukan melanggar perintah Allah ni banyak jenis. Dia melanggar perintah Allah dengan melakukan kezaliman kepada orang. Banyaklah. Maka pada waktu tu tak boleh nak taat ke dia. Tak boleh nak taat ke dia. Tak boleh nak taat ke dia. Banyaklah langgar perintah Allah ni. Janji bohong pun dia kan lah. Takkan kita nak taat lagi ke dia. Dia berjanji dulu tu. Tiba-tiba dia mungkir janji. Takkan kita nak taat lagi ke dia. Kalau duk pergi taat ke dia, bodoh lah kita. Tak lagu cerita orang bohong. Kawan tu, dia duk belah kambing. Cerita kita biasa duk dengar pada darjah 1, bisa dengar tak? Kawan tu duk belah kambing. Dia duk belah, lepas tu dia tak tahu nak buat apa, boring sangat lah. Dia bohong. Dia kata kambing aku, apa nama serigala makan. Kambing aku serigala makan. Orang pekat main. Lepas tu dia gelak. Dia kata aku sudah tipu hamba. Kali pertama. Main kali kedua pun dia habak tu juga. Main kali kedua, dia habak tu juga. Serigala makan. Kali kedua. Main kali ketiga, serigala main sungguh. Orang tak percaya lagi. Orang tak percaya dah. Pasal hang tipu. Pasal hang tipu. Kalau hang tak tipu tak apa. Dia kata serigala makan. Orang buat bodoh. Serigala makan. Lah kali tak ada apa. Kata. Tiba-tiba kita ni, orang dah habak lah. Kita tahu. Dia ni dah kita kata betul kot. Tak apa. Tipu kita. Betul ulang pula. Lagi. Tipu kita. Ulang lagi. Tak apa. Ulang. Dia jadi macam tak. Dia jadi apa? Allahumma salli. Dia jadi tak insaf kawan tu duk tipu kita 2-3 kali lah. Dia bukan tipu sekali. Kalau tipu sekali gagah api lah nak. Ni tipu banyak kali. Ni pun di antara jugalah yang melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Bila kita kata melanggar perintah Allah, bukan makna kita kata dia ni kafir. Ni hal jadi masalah ni timbul hampa je betul, hampa je masuk syurga, orang ni tak masuk syurga. Tak, bukan masalah tu bila kita tipu. Bohong. Takkan kita nak ni. Dan menurut didikan berjamaah, rakyat hendaklah menegur dan mengkritik secara membina terhadap pemerintah apabila terdapat penyelewengan atau kesilapan di dalam pemerintahnya. Ini disebut dalam kitab fiqh pun sebut dah ni. Boleh kritik, boleh ni, tak ada masalah. Kalau kami memerintah, kami akan beri kebebasan bersuara. Pergilah hamba. Tiba-tiba pemerintah, dia sekat TikTok kawan ni, dia sekat TikTok kawan ni, sekat kawan ni. Itu bukan kebebasan. Ni nak kena faham juga. Nak kena jelas juga. Maksudnya, boleh menegur dan mengkritik. Kritiklah kerajaan secara membina. Supaya pemerintah faham bahawa mereka ada melakukan kesilapan untuk ditarik balik supaya mereka tidak melakukan semula. Sementara di pihak pemerintah pula wajib menerima teguran yang betul dari rakyat tu. Kena terima. Jangan duk pusing. Ni dia spin lebih pada mesin basuh. Dia teruk pada mesin basuh. Jangan duk spin. Terima. Jangan kita kata disebabkan dia ni berlawan dengan kita, jadi tak mau terima dia. Tak boleh macam tu. Tak kira lah siapa apa jadi pemerintah. Dia tidak boleh bersifat diktator dan juga berkuku besi. Kiranya hal tersebut dipatuhi oleh kedua-dua belah pihak, nescaya tidaklah akan timbul pertentangan, pemberontakan dan huru-hara. Dengan itu akan tercapailah hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang disebut oleh Allah dalam surah Sabah, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, iaitu sebuah negara yang baik dan direstui oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Yang ke-11, sembahyang adalah tanda kesyukuran dan tanda keimanan kepada Allah. Bila kita sembahyang, itu tandanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW bersabda, likulli syai'in alamun wa alamul iman salatun. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Dan tanda iman itu ialah sembahyang. Tanda iman itu sembahyang. Orang yang tak sembahyang, tak ada iman. Tak ada iman. Setiap satu tu ada tanda. Semua ada tanda. Semua ada tanda. Macam-macam tanda kita boleh tengok. Apa bukti dia duduk di taman ni? Ada tanda lah. Tanda dia bila kita tanya dia boleh habaq ni lorong tani. Maksudnya tu dia duduk taman. Tapi kalau kita tanya dia hang duduk sini duduk sini apa tanda? Apa bukti kata hang duduk sini? Dia tak boleh nak cerita. Tu bukan duduk sini. Maksudnya tanda. Masuklah semayang. Orang yang semayang ni ada tanda lah. Sebab tu teruk kita macam mana sekalipun semayang jangan tinggal. Teruk kita macam mana sekalipun semayang jangan tinggal. Nak jahat memang betul lah jahat. Kita ni memang kita tak boleh nafi benda tu. Sebab tu Imam Ghazali pesan setiap hari kena buat dua benda. Yang pertama kena minta ampun ke Tuhan. Yang kedua kena buat amal kebajikan. Kena buat amal soleh. Yang pertama kena minta ampun ke Tuhan. Minta ampun ke Tuhan ni tak semestinya kita tahu apa dosa kita. Contohlah hari ni apa dosa kita? Dosa tak ada dosa ni aku pergi kerja aku balik mayang mana aku buat apa? Kan kita tahu kita buat apa. Ya tak? Kan kita tahu. Kadang-kadang kita lupa habis lah. Kadang-kadang kita lupa habis lah. Jadi Imam Ghazali kata kena minta ampun dan buat amal kebajikan. Dua ni kena buat tiap-tiap hari kena ada. Sebab tu teruk kita macam mana sekalipun. Kalau kita buat dosa besar sekalipun, semayang jangan tinggal. Kenapa? Karena semayang tu salah satu ikatan. Ikat ni. Kalau kita dah buat jahat tak semayang, dia akan lagi terus. Dia akan terus lagi. Jadi macam buah putih layang-layang. Buah putih layang. Buah putih tali. Buah putih layang-layang teruk ingat tak? Buah putih tali. Buah putih tali. Tapi kalau orang yang masih, walaupun dia dah buat jahat, tapi dia masih semayang, dia ada ikatan dia lagi. Ikatan tu ada. Untuk dia ditarik semula. Untuk meninggalkan perbuatan yang jahat. Semayang jangan tinggal. Dan seturut-turut semayang ialah semayang qadha. Ini seturut-turut semayang lah. Semayang qadha. Akhir kata. Ini kata akhir kata. Banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadat semayang. Banyak lagi hikmah. Kadang-kadang kita pun tahu banyak. Ni dia bagi sebelah. Kadang-kadang kita sendiri boleh merasai hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala bagi. Hikmah Allah Ta'ala bagi ni banyak. Hikmah yang Allah Ta'ala bagi ni banyak. Sehingga kan kita pun tak terjangkau hikmah. Macam apa yang terjadi kat kita ni. Ada hikmah dia. Boleh jadi hikmah tu Tuhan bagi kita nampak segera. Boleh jadi Allah Ta'ala tangguh supaya kita tak nampak hikmah tu. Supaya kita tak nampak hikmah tu. Tapi ada hikmahnya. Hikmah ni tetap ada. Hikmah ni macam kita duk kata ada baiknya lah. Ada baik kita semayang, ada baik. Semua ada baik. Apa kita buat ni semua ada baik. Dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada yang dapat kita mengetahuinya ataupun tidak. Cukuplah dengan apa yang telah disebutkan itu untuk menjadi rangsangan supaya kita mencintai ibadat semayang. Dia kata saya sebut takat sebelah ni supaya jadi rangsangan pada kita untuk memperbanyakkan lagi ibadat semayang. Kesimpulan kata, matlamat hikmah-hikmah tersebut tidak akan terhasil kiranya orang yang mengerjakan sembahyang itu tidak mengerti. Kalau kita tak faham betul sembahyang tu, maka hikmah tu pun kita tak akan nampak. Tapi kalau kita faham, kita nampak matlamat tu, maka akan terhasil sembahyang kita akan mengerti. Kiranya orang yang mengerjakan sembahyang tu tak mengerti, tak memahami dan tidak cuba bersungguh-sungguh menghayati dan merealisasikan dalam kehidupannya, akibatnya jadilah sembahyangnya seperti mana yang telah disabda oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Betapa ramai orang yang mendirikan sembahyang tetapi habuan daripada sembahyangnya hanyalah penat, lelah dan lesu. Letih saja.
Ramai mana orang semayang tapi dia boleh penat. Boleh penat dia semayang, dia bangkit cucak. Pasal apa? Pasal dia tidak memahami sembahyang tu dengan sebenarnya. Memahami sembahyang tu dengan sebenarnya, jadi dia akan dapat letih, dia dapat lelah. Penat dia boleh. Jadi sembahyang ni kita kena hayati betul-betul. Hayati sembahyang ni mesti dengan menuntut, baru kita akan jumpa. Baru kita akan jumpa. Macam kita duk faham 13 rukun. Rukun sembahyang ada 13. Tapi kalau kita mengaji kitab, mengaji, kita akan jumpa sampai hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis daripada sembahyang. Ada sahabat bangkit daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sahabat ni baca Rabbana walakal hamd tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, hamdan katsiran mubarakan fi. Nah, Nabi tak pernah ajar dia pun. Nah, Nabi tak pernah ajar dia. Habis daripada sembahyang, Nabi kata siapa baca yang tu tadi? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata siapa baca? Sahabat ni kecut perut dia. Nabi tak pernah ajar. Nah, Nabi tak pernah ajar. Dia kata, ya, saya Rasulullah. Nabi kata, aku tengok tadi, ketika mana kamu baca tu, aku tengok malaikat berebut nak ambil untuk bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam sembahyang ada ibadat yang sunat, tapi kelebihan dia cukup besar. Kalau kita nampak tu, nescaya kita pun tak akan meninggalkan perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan sunat yang ada di dalam sembahyang. Lagi doa iftitah. Doa iftitah. Nah, sahabat baca takbir Fatihah. Tiba-tiba ada sahabat ni takbir dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu. Hak kita dah baca doa iftitah tu, dua hadis digabung. Wajah tu hilazi fatar sama tu, yang tu dua hadis gabung. Lepas tu kalau kita ni nak sembahyang cepat atau macam mana pun, iftitah dengan tinggal. Sekurang-kurang iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu. Bolehlah takat tu. Bila kita mengaji pun kita nampak. Tidak kita duk faham iftitah ni panjang. Bila tanya dia pasal apa tak baca iftitah, nak baca aku mana panjang sangat. Padahal dah pendek. Lagu doa kunut dah. Doa kunut pasal apa tak baca panjang. Nak rupanya doa kunut pendek pun dah. Kita duk bisa dengar dalam TV kunut panjang, kunut pendek, kunut tu. Tiba kalau main mengaji tengok, baru kita jumpa kunut panjang kita duk baca selalu tu. Kunut pendek, Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Contohnya macam tempat-tempat tak baca kunut. Nak macam kita pergi Mekah, depa tak baca kunut. Subuh tak baca kunut. Kita dah buat kunut, buat ke mana? Nah, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita nak baca selebih panjang, ikut tu imam tu wajib. Baca doa kunut pendek. Dalam ni ada. Ni dalam kitab ni. Cuma tak tahulah nak sampai tak sampai. Nah, ni sampai tak tahulah. Ni baru hutang sini ni. Lepas ni baru nak habaq hukum meninggalkan sembahyang. Bab sembahyang tak masuk betul ni. Tapi ada dalam ni perbahasan berkenaan dengan kunut. Nah, jadi ada Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma ghfirli ya ghafur, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pendek. Tu imam sujud, kita pun boleh sujud dengan tu imam. Bila kita mengaji pun kita jumpa. Nah, sama macam doa iftitah. Kita dah kata, siapa tak baca doa iftitah? Panjang. Bila panjang sekali, lambat. Nah, yang tarawih lah. Yang tarawih takbir, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, tarawih. Tinggal iftitah. Nah, sedangkan padanya ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ada seorang sahabat ni sembahyang. Takbir Allahu akbar. Dia baca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Baca dekat tu. Habis sembahyang Nabi kata siapa dia baca tadi? Sahabat kata saya ya Rasulullah. Nabi kata aku tengok ramai malaikat berebut untuk mengambil ni untuk bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memuji kamu semula. Allah Taala puji balik. Sedangkan benda tu sunat ya. Sunat pun tak baca pun tak apa. Tapi kerana hak sunat
Kadang-kadang amal ibadat yang sunat ni yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu macam Bilal bin Rabah. Nabi kata ke dia, pasal apa? Aku dengar bunyi terompah kasut hang dalam syurga. Hang buat apa? Hang buat apa bunyi? Nabi ni sampai bunyi tapak kasut pun Nabi tahu dia ni. Tapak kasut ni hak siapa punya? Rupanya hak Bilal. Tanya Bilal, Bilal kata, saya tak buat apa ya Rasulullah. Saya tak buat apa. Betul? Saya ni lepas pada saya ambil air semayang, saya semayang sunat wuduk. Nabi tak pernah ajak pun semayang sunat wuduk. Tapi saya semayang sunat wuduk tu. Nabi kata, aku dengar bunyi terompah kasut dalam syurga. Maksudnya boleh masuk syurga dengan sebab amalan-amalan sunat. Hak amalan wajib ni telah tentulah. Ni hak sunat ni, begitulah. Nah, lepas tu bila kita dengar, baru kita faham, rupanya boleh no lagu ni. Rupanya boleh no. Nampak? Nah, kadang-kadang kita duk main-main, kita takbir sama dengan Tok Imam. Tok Imam baca iftitah, kita pun baca iftitah. Tapi toh Tok Imam baca ni, pasal apa Tok Imam ni iftitah dia, aku baca iftitah sama dengan Tok Imam tak? Tapi pasal apa dia ni cepat pada aku? Rupanya dia baca doa iftitah pendek. Kita baca doa iftitah panjang. Tapi pendek panjang ni pun sama adalah baca. Nah, baca tu. Baik. Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang sembahyangnya tidak dapat menghalangnya dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, berarti dia bukan bertambah dekat dengan Allah, melainkan dia semakin bertambah jauh daripada Allah. Nabi kata siapa ada sembahyang tapi dia buat jahat juga, tu tanda dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan makna suruh tinggal sembahyang tetap kena sembahyang. Sebab walaupun jauh masih ada ikatan untuk kita ditarik balik makin hampir dengan Allah. Itulah di antara hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia salat. Semoga dengan mengetahui dan mengerti tentang hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia salat itu akan membuatkan kita bertambah cinta terhadap ibadat ini dengan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya akan menjadikan kita khusyuk dalam menunaikannya. Bukan takat sembahyang tapi sampai kepada khusyuk. Nah, sampai kepada khusyuk, sampai tahap sembahyang kita ni khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat kita buat je, boleh jadi khusyuk. Antara nak boleh khusyuk ni kita faham makna dia. Dalam sembahyang tu kita faham makna. Oh, ni Tuhan cerita. Baru kita akan tumpu kepada ibadat sembahyang kita. Kita tak ikut lagi. Nak, lepas tu jangan tunggu umur tua, tunggu umur pencen baru nak ni. Baru tak ada, aku tunggu pencen esok ada masa sikit. Dia tak. Hari kita mendatang, kerja kita lagi banyak, bukan kurang. Lah ni kita tak pencen. Kita nak pencen umur 52, lah umur 51. Tahun depan kita pencen. Kata lah ni kalut sikit pasal kerja banyak. Kerja aku ni banyak orang ni. Kata tahun depan aku pencen, aku tak ada kerja dah. Murung. Tahun depan dia pencen, kerja lagi banyak daripada hak yang tak pencen. Tunggu, bila dia pencen, nak cari kawan main, ajak pergi kot no, ajak pergi kot ni, lah dia ada apa ke dia? Tak ada apa juga. Dia kata esok pencen. Tu kalau pencen 52, ni pencen nak naik 62 pula. Nak naik 62, lah kali bila? Tak, lah kali bila? Sebab tu nak boleh dapat hak ni payah. Ulama tasawuf kata kalau kita tak mampu untuk dapatkan kekhusyukan bermula daripada takbir sampai ke salam, carilah mana-mana tempat yang ada dalam sembahyang walaupun seketika, boleh khusyuk tak marah. Kerana itu lesen kunci nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sembahyang tu kunci lah, tapi kunci nak bagi rapat lagi. Cari tak mana-mana, kalau boleh tak rokok, kalau boleh tak sujud. Nah, untuk kita dapatkan kekhusyukan ketika mana sembahyang. Dengan itu insya-Allah kita akan tergolong dalam golongan yang telah disebut oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Orang sembahyang dapat keuntungan. Orang sembahyang dapat keuntungan bagi mereka bila mana mereka khusyuk dalam sembahyang.
Khusyuk dalam sembahyang kena cari. Nak khusyuk dalam sembahyang ni kita kena cari. Nah, cari dia macam mana? Cari dengan ilmu untuk kita faham erti betul sembahyang ni. Insya-Allah Allah Taala akan terima. Bukan berarti kalau tak khusyuk ni Tuhan tak terima sembahyang kita. Tak. Dia duduk martabat. Nak boleh ni. Orang yang sembahyang dengan orang yang sembahyang tak khusyuk, martabat dia lagi tinggi lah. Martabat dia lagi tinggi. Macam baru ni tu apa tu Quran Yasin kata. Kalau dia puji diri dia sendiri, aku cerdik, aku ni, nah, maka dia duduk martabat dia. Tapi kalau orang lain puji dia, lagi tinggi martabat dia. Orang lain puji, dia ni hebat, dia ni cerdik, dia ni pintar. Dengan dia sendiri yang hebat, aku ni cerdik, aku ni pintar. Mana lagi tinggi martabat? Orang puji ya. Martabat dia lagi tinggi. Sebab apa? Sebab orang mengakui dia hebat. Tapi kalau kita sendiri duk pergi puji diri kita, kita akan duduk di bawah. Nak sama macam ni. Kita sembahyang, tapi sembahyang, hak seorang lagi sembahyang dengan khusyuk. Lagi tinggi martabat dia. Martabat dia lagi tinggi dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq fa aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman dengan waktu yang tertentu. Sembahyang ni dia ada waktu yang tertentu. Kitaban mawquta, waktu yang tertentu, tak boleh hadas ikut dan. Contohlah ni waktu isyak. Nak kata nak bagi selamat sembahyang subuh siap. Tak boleh subuh waktu dia. Tak boleh nak main waktu law ni. Tak boleh. Subuh tetap waktu subuh, isyak waktu isyak, maghrib waktu maghrib. Lahar waktu maghrib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu yang diwajibkan pada orang beriman itu ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Tak boleh nak ubah. Ini dia panggil hukum sawabit yang tetap, tak boleh nak ubah. Waktu dia macam tu. Kau nak ubah pergi pusing tak ni, tak boleh. Kau kita pandai-pandai nak ubah kata lah ni, tak boleh. Macam apa nama gen apa? Tok Janggut. Gen Tok Janggut dia ubah waktu maghrib ni. Dia kata waktu maghrib yang sebenarnya ialah pada waktu isyak. Waktu isyak ni dia pergi ke tengah malam sikit. Pukul 9, pukul 10. Ini kan Tok Janggut ni. Tok Janggut tu pun mati je lah. Dia kata waktu maghrib tu, waktu maghrib kita pergi apa? 7 suku. Lalu 7 maghrib ke 7, 2 minit. Dia kata tu bukan waktu maghrib lagi. Waktu maghrib tu ialah pada waktu isyak. Waktu isyak pergi apa? 8.12. 8.12 tu waktu maghrib. Jadi lepas sembahyang maghrib, 8.12. Isyak atas sikit. Ke 10. 10 ke atas. Ini kan Tok Janggut. Ada pahaman pun ni bahaya juga. Tapi masalahnya mereka buka puasa dengan gelengan kita. Teruk mana ni. Main buka puasa, dia buka puasa gelengan kita. Ambil waktu kita. Buat ambil waktu hamba. Lanjak dia pergi lepas sana. Ada. Di Sungai Tani pun ada pahaman ni. Belah Sik Lugong. Tok Janggut ni orang Sik Lugong. Orang apa lama lah je. Matilah dia. Tapi orang tak ikut. Ada di Sungai Tani pun ada. Kedai dia pun ada. Ini Tok Janggut ni. Waktu kedai dia buka kedai makan. Waktu orang bang dia berhenti. Dia tak ni betul. Dia masak. Dia tak main-main. Tak isyak pun dia main. Betul main maghrib. Ni pahaman apa ni? Mana boleh waktu kita nak bertukar ikut dan? Tak boleh. Dia ada waktu dia. Tengok balik pada hadis baginda Rasulullah SAW. Baru kita boleh tahu ke mana hadis. Nak apa pun kita ni mesti rujuk balik pada Quran dan juga hadis baru kita akan selamat. Wallahu a'lam, nanti kita sambung.